dalam kenyataan Sadiq selepas belanjawan tempoh hari kan, dia ada menyifatkan yang kerajaan ni seperti menekan golongan M40, golongan pertengahan kerana menarik balik subsidi dan juga menaikkan kadar cukai tu. Komen sikit tu. Pertama sekali saya nak beritahu dengan Syed Saddiq bahawa rasionalisasi subsidi, suka tak suka, perlu kita betulkan. Kenapa kita perlu betulkan rasionalisasi subsidi? Kerana kebodohan manusia bernama Syed Saddiq yang berada dalam kabinet Tun Dr. Mahathir. Sebab apa? Sebab sepanjang tempoh pemerintahan Datuk Seri Najib dulu, kita dah betulkan, kita dah buat apa yang dipanggil sebagai rasionalisasi subsidi ni. Kita dah buat, tetapi kerajaan Tun Dr. Mahathir di mana ada manusia bernama Syed Saddiq di dalamnya ni telah merosakkan, menjahanamkan semua rasionalisasi yang telah pun dibuat oleh kerajaan terdahulu. Antaranya, saudara, mulai 1 Disember 2014, kita telah pun menarik ke semua apa yang dipanggil sebagai subsidi RON 95 dan diesel. Tapi apa yang berlaku, tuan-tuan, bila mereka memerintah, saudara, bila Mahathir menjadi ketua kerajaan dan cucu dia Syed Saddiq menjadi Menteri Belia dan Sukan, mereka telah memberikan semula subsidi. Dan kalau dia bagi subsidi ni dinikmati oleh rakyat yang betul-betul memerlukan subsidi, contohnya the B40 dan kemudiannya the M40, kita boleh maaf lagi, tuan-tuan. Tetapi pada ketika itu, saudara, 2014, saya nak beritahu, 70% pada ketika itu, belum lagi 75, sekarang baru 75. Subsidi, contohnya subsidi RON 95, diesel dan LPG, nilai dia 22.34 bilion. Subsidi ni 70% pergi kepada M40 dan the top 20. Kerana the M40 dan the top 20 lagi besar kenderaan mereka, lagi kuat makan minyak, lagi banyak subsidi yang mereka nikmati berbanding dengan B40 hanya naik EX5 ke ataupun Kris ke, ataupun kalau ada kereta pun mungkin kereta boleh digunakan seminggu sekali untuk keluar bawa anak jalan ataupun bawa anak pergi hospital dan sebagainya. Mungkin pakai kancil ataupun mungkin pakai Myvi. Myvi pun saya rasa B40 pun tak mampu. Dia punya kos 50 lebih RM1,000, tuan-tuan. Jadi di mana logiknya kerajaan Mahathir telah menarik balik subsidi, telah memberikan balik subsidi kepada golongan terkaya yang menikmati paling banyak subsidi-subsidi ini. Jadi, apa yang dilakukan oleh kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni ialah membetulkan kerosakan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir yang dalamnya ada manusia bernama Syed Saddiq yang ketika itu tak buat apa-apa. Bila subsidi diberi lebih banyak kepada orang kaya, Syed Saddiq menyepi, tak buat apa-apa untuk menegur tindakan Tun Dr. Mahathir yang menyebabkan hari ini, kalau dulu setakat 68 sen setiap liter disubsidi oleh kerajaan, tetapi hari ini, tuan-tuan, RON 95 kerajaan Datuk Seri Anwar terpaksa subsidi sehingga RM1.50 untuk mengekalkan harga minyak di pasaran yang dijual kepada rakyat dengan harga RM2.05. Kalau jual pada B40 RM2.05, kita boleh maaf kerana setiap liter duit pembayar cukai kena subsidi orang susah RM1.50. Tetapi kalau orang kaya ni yang lagi kuat pakai minyak, lagi banyak pakai minyak, diberikan subsidi ni, di mana letak otak Syed Saddiq? Saya nak tanya, di mana letak otak kamu tak boleh berfikir bahawa subsidi ialah bantuan kepada orang yang betul-betul memerlukan. Subsidi ialah bantuan untuk orang susah, bukan bantuan untuk orang kaya. Itu sebabnya Datuk Seri Anwar nak pindahkan daripada subsidi pukal. Apa maksud subsidi pukal? What is blanket subsidi? Takkanlah seorang pemidato yang pandai macam Syed Saddiq ni
subsidi pukal pun tak faham. Subsidi pukal ni saudara, maksud dia ialah subsidi yang dinikmati oleh semua orang dengan harga yang sama. Contohnya, kalau hari ini kan, subsidi untuk diesel. Setiap liter diesel harga sebenar ialah RM3.87. Tetapi tuan-tuan, orang yang pakai S-Class, S400 CDI contohnya lah, ataupun orang yang pakai S300 CDI, setiap liter dia menikmati RM1.72 kali dengan 80 liter tangki diesel dia. Cuba tuan-tuan bayangkan, RM1.72 kali dengan RM1.72 kali dengan 80 liter. Maknanya, saudara, RM1.72 kali dengan 80 liter. Lebih kurang dalam RM137.60. Setiap kali orang kaya yang bawa S-Class yang tangki dia boleh muat 80 liter, kan, dia akan bayar sebanyak 137 ringgit 60 sen. RM137.60. Cuba tuan-tuan bayangkan. Sedangkan kalau the B40 bawa setakat Kapcai ataupun bawa EX5, setiap liter dia menikmati petrol punya subsidi hanya RM1.50. Satu tangki boleh muat, kalau EX5 boleh muat lebih kurang dalam 3.7 liter. 3.7 liter kali dengan RM1.50. Maknanya dalam RM5.55, tuan-tuan. RM5.55. Jadi cuba bayangkan, tuan-tuan, jurang beza di antara golongan the B40 yang menikmati subsidi ni dengan golongan the top 20 yang menikmati subsidi diesel tinggi, subsidi petrol tinggi. Jadi itu sebabnya blanket subsidi ataupun subsidi yang dinikmati oleh semua orang pada harga yang sama. Untuk RON 95 RM1.50, untuk diesel RM1.72, tetapi yang kaya pakai lebih, yang miskin pakai kurang. Yang ini perlu dihentikan. Dihentikan subsidi pukal, blanket, digantikan dengan subsidi bersasar. Apa maksud subsidi bersasar? Subsidi bersasar ni maksud dia, subsidi itu perlu diagihkan kepada kumpulan sasar yang betul. Beri keutamaan dulu kepada the B40, dan kemudian diberikan keutamaan pula kepada the M40. Ini masalah Sadiq Sigaraga ni, saudara. Dia ahli parlimen, tapi cakap fakta cloud. Kenapa saya kata fakta cloud? Dia kata orang yang duduk di Kelantan, the top 20, 8,000 pendapatan. Itu dikira sebagai the top 20. Cubalah pakai otak saya, Sadiq. Kau ni ahli parlimen tau. Bukannya macai tepi jalan. Kamu ahli parlimen. Takkanlah tak tahu 2022, last kali kita buat penarafan perkelasan apa dipanggil? Pendapatan B40 ni. B40 ni daripada mana, saudara? B40 ni, siapa yang mempunyai pendapatan isi rumah tidak lebih daripada RM5,250. Apa maksud pendapatan isi rumah? Ini pun kena faham. Kalau suami bekerja, isteri bekerja, anak ada 3 orang, seorang bekerja. Dicampurkan jumlah pendapatan dia, tidak melebihi RM5,250. Kalau pendapatan dia bawah RM5,250, mereka dipanggil the B40. The B40. Kalau untuk M40, sesiapa yang pendapatan isi rumah dia bawah RM11,819. RM11,819. Ini dipanggil sebagai the M40, kelas menengah. M40.
Kalau RM11,819 10 sen, maka itu akan naik kepada the top 20. Jadi kalaulah bab berapa pendapatan isi rumah ni pun Syed Saddiq tak tahu, pengkelasan the top 20 ni bermula dengan RM11,819 1 sen dan ke atas baru dikira sebagai the top 20. Itu yang mudah macam tu pun Syed Saddiq tak tahu. Itu sebabnya dia sentiasa membina persepsi-persepsi yang negatif. Kan? Jadi saya nasihatkan Syed Saddiq ni, janganlah main politik persepsi yang boleh mengakibatkan rakyat keliru. Ahli parlimen perlu ada tanggungjawab untuk menyampaikan perkara yang betul kepada rakyat, bukan dengan menyebarkan fitnah-fitnah yang terlalu low class macam ni. Jadi tolong betulkan fakta kamu tu, Syed Saddiq. Kemudian dia menceritakan bahawa selepas ini kerajaan PMX ini akan hapuskan subsidi untuk ayam dan telur ayam. Saya nak beritahu dengan Syed Saddiq, sama jugalah dengan soal ayam dengan telur ayam. Takkanlah orang kaya yang menikmati ayam, yang makan ayam setiap hari ni, rakyat pembayar cukai ni nak kena bayar dia orang. Orang kaya tanggunglah sendiri. Dia sepatutnya boleh mampu untuk beli. Kalau dia boleh beli Mercedes-Benz, dia boleh beli kereta mewah, dia boleh beli rumah besar. Takkanlah dia punya telur dia punya ayam dia, semua kerajaan kena tanggung. Pakailah otak fikir. Di mana letak pemikiran Syed Saddiq ni? Itu sebabnya PMX dia nak hentikan, dan dia pilih waktu nak hentikan pun dia pilih waktu yang sesuai. Bila waktu yang sesuai? Hari ni ada orang tak bising pasal harga telur ke, dia bising pasal harga ayam. Itu hari ada. Itu hari memang kita tak nafikan, beberapa bulan yang lalu memang kita ada masalah shortage of bekalan telur, bekalan ayam. Itu sebab bila ada intervention yang dilakukan oleh kerajaan, dan perkara ni telah diselesaikan oleh YB Mat Sabu, YB Datuk Seri Mat Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Hari ni orang dah tak bising pasal telur lagi. Orang tak bising pasal ayam lagi, sebab harga ayam pun dah stabil RM99.40 1 kilogram dan ke bawah. Itu sebabnya inilah masa yang sesuai untuk kita apungkan harga ayam kembali. Kalau misalnya akan datang harga ayam kembali naik tinggi, naik tinggi dan rakyat terkesan tak boleh beli ayam, masa tu kita mungkin akan lakukan intervensi dalam bentuk menambah subsidi yang telah pun ditarik balik dan diapungkan itu. Ini kena faham. Kita tidak boleh terus-menerus, dah harga ayam dah kembali stabil, harga telur dah kembali stabil, kita subsidi lagi orang kaya-kaya ni. Tak boleh. Jadi kita tukarkan kepada subsidi bersasar. Maknanya, penjimatan yang dapat kita buat daripada menarik contohnya subsidi RON95, menarik subsidi diesel, menarik subsidi telur dan ayam, kita bagi terus ke dalam akaun the B40 dan juga the M40, insya-Allah. Ini apa yang cuba dilakukan oleh kerajaan. Jadi Saddiq, janganlah kau kelirukan rakyat Malaysia ni. Okey, silakan.